Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 26 Mac bersama saya Nur Aini Johari. Berita utama, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar bersama Menteri Belia dan Sukan Riza American Naina American akan membangkitkan isu undi 18 semasa mesyuarat Kabinet Kelab. Menurut Khairi Jamaluddin, kenyataan SPR mengenai pelaksanaan undi 18 dan pendaftaran automatik hanya selepas 1 September tahun depan amat mengecewakan, tidak boleh diterima dan bercanggah. Ini kerana pengerusi SPR pada 7 Jun tahun lalu memaklumkan segala persiapan termasuk pindaan undang-undang, peraturan pilihan raya sedia ada serta persediaan sistem dan infrastruktur akan diselesaikan selewat-lewatnya pada Julai tahun ini. Menurut Khairi, pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi undi 18 dan pendaftaran automatik telah mendapat sokongan penuh ke semua ahli-ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada Julai 2019. Tegasnya, alasan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menjejaskan perancangan dan persiapan SPR juga tidak munasabah memandangkan PKP telah pun dilaksanakan sejak lebih setahun yang lalu. Sementara itu, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali mempertahankan tindakan kerajaan menangguhkan pelaksanaan undi 18 dan pendaftaran automatik sehingga 1 September tahun depan. Jelasnya, tempoh akhir untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15 masih berbaki kira-kira 2 tahun lagi. Dan bila kita membuat pindaan atas prinsip itu, dengan harapan for the next election, they would be able to participate. Next election is 2023. Siapa janji untuk 2020 or 2021? Mereka yang desak kita buat election 2020 or 2021. But it has to be gazetted, and not only at the federal level. Dia ada proses yang perlu dipatuhi, ada beberapa peruntukan yang saya difahamkan kena buat pindaan tentang daftar pemilih sebagai contoh. Itu antara perkara yang mesti dibuat pindaan. Then, di state pun mesti dibuat pindaan. Kerana kita nak membenarkan hanya di peringkat parlimen saja, tidak benarkan peringkat DUN pun tidak boleh. Itu kena, it has to go to the state level. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas menghadiri rapat Malaysia Prihatin di Shah Alam hari ini. Katanya pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Abdul Ghani Saleh sudah membuat penjelasan termasuk memaklumkan mengenai Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang membataskan tugasnya untuk menyelesaikan urusan dengan cepat. Menurut Datuk Seri Azmi lagi, pihak yang mahu supaya pindaan undi 18 dilaksanakan segera ialah mereka yang mendesak PRU diadakan sejak tahun lalu dan tahun ini lagi. Daging kambing segar dari Australia seberat 1,160 kg ditahan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis. Daging itu ditahan di kawasan pemeriksaan Makis Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Rabu lalu kerana tiada logo halal pada pembungkusan. Pemangku Pengarah Makis Negeri Selangor Zamri Hashim berkata, daging import itu bernilai RM56,614.70. Selain itu, pengimportan daging itu juga tidak mematuhi syarat permit import yang sah dikeluarkan oleh Makis. Kesalahan itu boleh dikenakan di bawah Seksyen 15-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728 iaitu boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjara selama 6 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Zamri berkata, Makis akan sentiasa teliti dan cekap dalam menjalankan pemeriksaan ke atas setiap dagangan yang import dan dieksport. Kos mengerjakan ibadah haji tahun ini yang perlu ditanggung kerajaan meningkat kepada RM25,000 bagi seorang jemaah haji berbanding tahun sebelumnya iaitu RM22,900. Pengarah Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Syed Saleh Abdul Rahman berkata, ia berikutan cukai nilai tambahan yang diperkenalkan Kerajaan Arab Saudi. Katanya cukai itu pernah dinaikkan pada 2018 sebanyak 5%, kemudian dinaikkan lagi ke 15% tahun lepas. Namun peningkatan jumlah cukai tahun ini belum mengambil kira pelaksanaan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Arab Saudi. Ia mungkin memberi impak tambahan terhadap kos mengerjakan haji.
Bagaimanapun, Datuk Seri Said Saleh berkata, kadar bayaran yang perlu ditanggung jemaah haji negara masih belum ditetapkan. Untuk rekod bayaran yang perlu ditanggung oleh jemaah haji adalah sebanyak RM9,980 dan tidak pernah dinaikkan sejak 2009. TH juga menasihati bakal jemaah haji bersedia untuk sebarang perubahan terkini dan kemungkinan adanya peraturan baharu yang diperkenalkan oleh TH dan pihak berkuasa Arab Saudi. Kesemua 31,600 bakal jemaah haji yang telah menerima surat tawaran untuk menunaikan haji musim lalu juga dinasihati agar segera mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19. 7 tontor berjaya ditahan kerana sering menggagalkan operasi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang bagi mengesan kenderaan berat. Pengarahnya Adnan Mat Isa berkata kesemua yang ditahan berusia di antara 20 hingga 40-an dan serbuan itu dilakukan sejak jam 8.30 pagi. Operasi itu dilakukan berhampiran ibu pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Seberang Jaya serta pejabat cawangan di dua daerah dalam seberang perai. Hasil risikan yang dibuat pihaknya berjaya mengesan kegiatan tontor yang menjadi mata-mata dalam menyalurkan maklumat kepada pemandu lori yang membawa muatan berlebihan. Tindakan tersebut bukan sahaja menjadi penghalang JPJ mengenakan tindakan pada pemilik kenderaan berat, malah menjadi punca ketirisan hasil kerajaan dan integriti. JPJ Pulau Pinang juga turut menyita 6 buah motosikal dan sebuah pacuan 4 roda yang digunakan tontor berkenaan bagi mengekori pihak berkuasa. Adnan berkata kesemua suspek dibayar gaji oleh pengusaha kenderaan berat itu untuk mengelakkan tindakan undang-undang. Tambahnya 7 suspek itu telah diserahkan kepada pihak polis bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat. Pemangku Pengarah Makis Negeri Selangor Zamri Hashim berkata, daging import itu bernilai RM56,614.70. Selain itu, penginputan daging itu juga tidak mematuhi